Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Kita berjumpa lagi dalam berita terkini Bomba Channel edisi Jumaat 13 Ogos 2021 bersama saya Dianti Husin. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 509 jumlah panggilan kecemasan melibatkan 70 panggilan kebakaran, 196 panggilan penyelamatan dan 243 panggilan khidmat khas. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula sehingga Khamis 12 Ogos 2021, sebanyak 57,443 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan 38,370 disinfeksi bangunan, 5,576 pemindahan mangsa, 216 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin, 8 operasi humanitarian assistance dan disaster relief HADR, 648 operasi pengurusan jenazah, 130 bertugas di pusat pemberian vaksin dan 12,495 lain-lain tugas. Bagi operasi sanitasi awam pula, sejumlah 38,370 operasi disinfeksi yang merangkumi 157 zon iaitu 134 zon merah, 9 zon jingga, 9 zon kuning dan 5 zon hijau mengikut pengelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada 12 Ogos 2021, Khamis sebanyak 290 operasi disinfeksi meliputi 89 zon merah, 1 zon jingga dan 1 zon kuning telah dilaksanakan yang melibatkan 13 buah negeri iaitu Negeri Selangor 34 operasi, Negeri Sembilan 9 operasi, Johor 23 operasi, Sarawak 25 operasi, Pahang 4 operasi, Sabah 36 operasi, Perak 26 operasi, Melaka 19 operasi, Kelantan 26 operasi, Pulau Pinang 21 operasi, Terengganu 14 operasi, Kedah 30 operasi, Perlis 2 operasi serta 3 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 9 operasi, Putrajaya 8 operasi dan Labuan 4 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 24,234 premis yang terdiri daripada 3,903 pusat perniagaan, 2,566 kawasan perumahan, 905 pasar awam, 404 pasar raya, 3,623 tempat ibadat, 8,946 bangunan kerajaan, 316 pusat tahfiz, 855 pusat PDRM dan 2,252 buah sekolah kerajaan. Kita beralih ke info kebakaran. Semalam Pusat Gerakan Operasi PGO Negeri Johor telah menerima panggilan kebakaran rumah melalui MES 999 jam 2:01 pagi beralamat di nombor 508 Jalan Paya 4, Kampung Paya, Keluang, Johor. Sebaik saja menerima panggilan 2 jentera FRT dan 1 unit RIM dan 1 EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Keluang, Johor dengan kekuatan keseluruhan seramai 12 orang anggota telah dihantar ke tempat kejadian. Menurut Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Aini bin Jahid, setibanya pasukan keluaran operasi PKO di tempat kejadian, didapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis separuh kekal berkeluasan 70 kali 25 kaki persegi telah terbakar, lebih kurang 25%. Kebakaran melibatkan tempat penyimpanan barang-barang lusuh yang berkeluasan 20 kali 25 kaki persegi. Kebakaran tidak melibatkan sebarang kecederaan atau mangsa. Punca kebakaran dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Dalam kejadian yang berasingan, sebuah bangsa beralamat di Lot 1043 Jalan Kampung Nyak Maran, Pahang telah dilaporkan hangus dijilat api. Sebaik saja menerima panggilan kecemasan pada jam 4.16 petang, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Maran telah diatur gerakkan ke lokasi kejadian bagi memadamkan kebakaran. Menurut Komandan Operasi, anggaran keluasan kebakaran 20 kali 20 kaki persegi, manakala anggaran kemusnahan 100%, tiada mangsa yang terlibat.
Kita ke insiden kebakaran yang baru sahaja kami terima. Kejadian kebakaran berlaku di alamat Jalan Kelasah, Taman Kelasah, Seberang Jaya, Pulau Pinang pada jam 5.49 pagi tadi yang melibatkan sebuah warung kelasi dengan anggaran keluasan 20 x 20 kaki persegi. Kebakaran berlaku di bahagian dapur dengan keluasan 10 x 10 kaki persegi dengan anggaran kemusnahan 25%. Kebakaran telah dapat dikawal pada jam 6.09 pagi. Tiada mangsa yang terlibat dilaporkan. Kita beralih ke insiden kemalangan. Di Yom Peng, Johor, 12 Ogos 2021, Balai Bomba dan Penyelamat Yom Peng telah menerima panggilan kecemasan kemalangan jalan raya melalui talian terus ke balai pada jam 1.38 petang beralamat di kilometer 100.9 arah utara Lebuh Raya Utara Selatan, Yom Peng, Johor. Satu jentera FRT dan satu jentera EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Yom Peng dengan kekuatan seramai 6 orang anggota telah dihantar ke tempat kejadian. Menurut Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Khairul Nizam bin Arisat, setibanya pasukan keluaran operasi di tempat kejadian didapati berlaku kemalangan jalan raya melibatkan sebuah lori jenis Volvo dengan sebuah lori jenis Scania. Terdapat seorang mangsa lelaki dewasa iaitu pemandu lori Volvo tersepit dan mengalami kecederaan. Tindakan operasi mengeluarkan mangsa tersebut dengan menggunakan peralatan penyelamat dan menyerahkan kepada pihak ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tindakan lanjut. Seterusnya kita ke berita hikmat khas. Malang tidak berbau, begitulah terjadinya apabila cincin yang dipakai oleh seorang remaja lelaki yang dikenali Muhammad Hafiz bin Abdullah terlekat di jari manis tangan kanannya. Setelah berusaha dengan pelbagai cara, akhirnya Muhammad Hafiz nekat ke Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya untuk meminta bantuan anggota bomba untuk memotong cincin yang dipakainya. Anggota petugas bertindak memotong cincin tersebut dengan menggunakan peralatan khas pemotong cincin. Semalam, operasi penerbangan logistik penghantaran vaksin telah dilakukan oleh Pasukan Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berpengkalan di Pengkalan Udara Wilayah Tengah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menggunakan pesawat MI-17. Operasi penerbangan tersebut telah diketuai oleh Penguasa Kandang Bomba 1 Sofian bin Ahmad Elais Ibrahim dan dibantu oleh Penolong Penguasa Bomba Amir Fitri bin Salim bersama 3 lagi pasukan udara iaitu Pegawai Bomba Tinggi 2 Muhammad Fauzan bin Hamidun, Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Huzaimi bin Ismail dan Pegawai Bomba Nur Rahim bin Ismail. Turut sama dalam penerbangan operasi penghantaran vaksin ke pos Lemoy Pahang itu iaitu Datuk Muhammad Zakaria bin Ibrahim bersama 4 orang pegawai perubatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan 2 pegawai polis Diraja Malaysia. Kita ke info berita terakhir hari ini. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih yang diketuai oleh Penolong Penguasa Bomba Azhar Elmi bin Mustafa, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih bersama 8 anggota bertugas hadir ke Tanah Perkuburan Islam Bukit Akar bagi menguruskan pengebumian jenazah pesakit COVID-19 warga emas perempuan berusia 86 tahun. Anggota memakai pakaian lengkap PPE dan membuat semburan ke seluruh kenderaan dan anggota yang terlibat dengan menggunakan campuran air dan detol yang dibancuh mengikut sukatan yang betul bagi mencegah penyakit berjangkit COVID-19. Sekian dahulu berita terkini untuk hari ini bersama saya Dianti binti Husin. Amalkan norma baru, jaga jarak, jaga kebersihan. Kita jaga kita. Lindung diri, lindung semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.